Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Ustaz Imran, kemudian semua ahli jawatankuasa AQS. Dia tertukar sikit. Kalau saya IQS Institut Al-Qayyim Selangor kan? Tapi kita AQS, tak apa, lebih kurang sama insya-Allah. Baik, jadi kita pergi kepada siri yang kedua, perbincangan kenaan dengan sirah ataupun 40 sirah ni, buku kita ni. Dan hari ni, sebelum ni kita dah bincang sirah itu apa, maghazi itu apa, dan kemudian apa dia punya di sebalik sirah itu, bagaimana interaksi dengan riwayat sirah dan sebagainya. Maka hari ni insya-Allah kita masuk sikit kepada pengenalan jenis-jenis riwayat sirah. Kalau tengok kat sini, kita akan pergi kepada pengenalan hadis dhaif lah. Saya akan lalu sepintas lalu saja berkenaan dengan hadis dan kategori hadis yang ada setakat yang ada ni lah. Kalau nak bahas daripada sudut satu persatu mustalah hadis, terma dia jadi panjang lah. Kita nak pergi saja. Dan kenapa saya letak juga, kerana ada kaitan dengan sirah ataupun riwayat-riwayat sirah yang kita nak bincangkan nanti. Baik, jadi saya tak pasti, inilah pengenalan hadis dhaif lah, yang buku ni. Baik, daripada sudut bahasa, ia lawan kepada al-qawi yang kuat dan lawan kepada sahih. Ni kalau kita tengok, rujukannya adalah daripada Tahzibul Lughah. Tahzibul Lughah ni kitab yang dikarang oleh Imam Al-Azhari. Satu rujukan lah, maksudnya dalam bahasa ni, biasanya Imam Nawawi kalau dalam Majmu' Syarah Muhadzab, bila dia nak ta'rifkan satu benda, dia akan bawa perkataan riwayat daripada Azhari. Kalau kita macam kamus dewan lah, kamus dewan bahasa pustaka tu kita gunakan. Baik, jadi daripada sudut asasnya, kenapa kena ada bahasa, kenapa kena ada istilah. Baik, asalnya ilmu hadis ni dia tak tersusun macam ni. Asal ilmu hadis ni dia agak berterabur sikit lah. Berterabur sikit, maksudnya daripada penyusunan itu dia tak secantik seperti mana apa yang ada pada hari ni. Kerana pada zaman dulu, kalau kita tengok seperti mana Abdul Rahman Ibn Mahdi, dia minta kepada Imam Syafi'i untuk tulis kitab risalah dan sebagainya, maka kita akan tengok kitab risalah itu sendiri dia bukan tak tersusun, tetapi dia bincang umum macam tu kan, maksudnya nasikh mansukh, apa yang hadis diangkat ataupun ayat Quran diangkat balik dan sebagainya, kemudian ayat yang datang kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga daripada sudut dia punya kehujahan sunnah dan sebagainya. Jadi secara ringkas sampailah kepada zaman Imam Ar-Ramahul-Muzi dan ulama-ulama seperti mana Al-Hakim dan sebagainya, maka Al-Imam Abu Amr Ibn Salah ataupun Imam Ibn Salah ini, dia bawa satu metod yang berbeza. Metod di sini ialah dia punya cara penulisan daripada sudut kitab hadis tu, dia macam kitab usul fiqh. Maksudnya dia ada ta'rif, dia ada penyusunan, dia ada pembahagian, dia ada syarat-syarat dan sebagainya. Jadi dia tu nampak, dia metod orang usul fiqh ni, dia lebih tersusun daripada sudut penyusunan itu. Sebab tu kalau kita tengok daripada sudut kitab-kitab fiqh, beza dengan kitab hadis. Kitab fiqh tu sendiri, kalau kita akan tengok, dia ada ta'rif, ada bahasa, ada pembahagian, ada syarat, apa perkara makruh, apa perkara sunat, apa perkara batal. Kalau masuk kitab hadis, terus campur sekali. Kan? Sehingga kadang-kadang kita tak dapat nak beza, mana satu sunat, mana satu wajib, mana satu harus, mana satu kan. Tapi kita kata metod tu dua-dua ada kelebihan. Kalau contohnya kita susun kitab tu melalui kaedah fiqh, maka kita akan nampak di sana ada pembahagian makruh, pembahagian batal, pembahagian sunat dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita tadakhul, maksudnya kita tak tahu nak buat mana satu ni. Contohnya gini, baca bismillah waktu kita wudu, bila kita nak buat? Kemudian ni sela-sela jari ni, waktu bila kita nak buat? Jadi kita tak berapa nampak kalau contohnya dia letak semua dalam bab sunat je. Maksudnya kitab sunat menyela jari, membaca bismillah, berkumur-kumur. Tapi waktu nak buat tu bila? Maka sebab tu kelebihan mengaji hadis, itu kelebihan dia. Maksudnya semua masuk dalam tu. Semua ada susunannya, tapi dia bercampur-campur antara wajib, antara sunat, yang penting buat semua.
Itu dia punya konsep. Itu beza sikit lah kaedah daripada sudut ulama hadis dan juga ulama fiqh bila mana mereka menyusun kitab. Baik, jadi bila tengok kepada ada takrif, ada istilah ini, maka pembaharuan ataupun kaedah ni lebih baik, lebih cantik, lebih kemas lah, supaya kita dapat tahu penyusunan daripada sudut hadis. Okey. Kemudian dari sudut bahasa, kenapa nak tahu daripada sudut bahasa? Dalam ilmu berkait dengan fiqh pun sama, bahasa istilah. Seperti mana kita, mungkin saya pun ada sebut sebelum ni tentang isu kita nak tahu masyarakat Arab dulu kalau guna satu bahasa tu, apa terma tu merujuk kepada apa, dia guna perkataan tu untuk apa. Kalau kita guna contohnya untuk makan, jadi makan ni adakah semata-mata makan, ataupun maksud lain makan rasuah contohlah kan, ataupun benda lain. Jadi adakah maksud sesuatu perkataan tu merujuk satu benda ataupun boleh guna terma yang banyak? Contoh perkataan salat boleh maksud doa. Kan, jadi satu orang tu bila mana dia kata dia salat, maksudnya bukan semesti dia sujud rukuk semua, dia berdoa, dia kata saya dah salat, dia kata contohnya, maksudnya saya dah berdoa. Itu bagaimana kita nak tahu perkataan ulama-ulama terdahulu. Okey, adapun daripada sudut istilah, yang ni yang kita nak tengok ni maksud yang mana memberi satu gambaran, satu ilmu ataupun satu perbuatan yang kita kena lakukan. Macam solat contohnya, ini adalah perbuatan, percakapan yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam dan seterusnya, maka ada dia punya penyusunan. Okey, dari sudut istilah, mana-mana hadis yang tidak ada terkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih seperti 5 syarat hadis sahih dan syarah hadis hasan seperti mana di bawah. Tuan-tuan boleh tengoklah rujukan tu. Mula-mula dulu saya tulis buku ni, saya tulis sekadar tulis nama kitab muka surat ajalah kan, supaya ada rujukan. Memang kita rujuk pun, tetapi muka surat dengan kitab tu kitab apa. Bila saya hantar kepada penerbit, maka dia kata, Ustaz minta maaf, kita kena ada pembaharuan sikit, kita kena ikut standard KDN, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Lajnah Tasihih Hadis. Maksudnya dari KDN ni ada Lajnah Tasihih Hadis ni, dia ada garis panduan macam mana nak nukilkan hadis, nak nukilkan kitab apa semua tu. Maka sebab tu letak semua kat situ, dengan cetakan, dengan tarikh, dengan apa semua letak kat situ. Sebab apa? Supaya kita boleh akses, kita boleh rujuk kalau ada kemampuan daripada sudut bahasa Arab dan yang selainnya. Okey, so Dr. Abdul Karim Khudair ni satu ulama hadis besar, hidup lagi, hafizahullah. Dia ni kira antara yang pakar jugalah di Arab Saudi ataupun di Mekah Madinah itu, selain daripada Syekh Abdul Muhsin Abbad dan ulama-ulama yang lain. Jadi ramai maksudnya ulama-ulama hadis yang hebat. Okey, so kita nak tengok syarat hadis sahih. Yang ni saya ingat semua kita mungkin kita dah ingat, kita dah faham, kita dah tahu tentang syarat sesuatu hadis nak jadi sahih. Kata Imam Al-Iraqi, fa awwalul muttasilul isnad bin naqlin adil dhabiti fuadi an mithlihi min ghairi masydudhi wa min illatin qadihatin fatu'dhi. Ini dalam dia punya Alfiyah Al-Iraqi. Maksudnya dia punya baik-baik syair ataupun baik-baik dia punya perkataan itu ringkas dan padat, dia susun. Apakah maksud ataupun syarat untuk menjadikan satu hadis itu sahih? So 5 syarat kata beliau. Yang pertama bersambung sanad, yang kedua perawi adil, yang ketiga ketetapan perawi ataupun kejituan kan daripada sudut perawi, kemudian yang keempat tidak syadz, tiada keganjilan, dan yang kelima tidak mempunyai cacat yang tersembunyi. Okey, so 5 syarat ni kalau kita nak detailkan habis malam ni je lah tapi saya nak pergi jugalah sikit tu supaya kita dapat faham. Pertama, bersambung sanad. Sanad ni ialah apa? Sanad ni adalah rantaian perawi. Rantaian perawi daripada siapa? Daripada pembukuan kitab tu, Sahih Bukhari daripada Imam Bukhari, Sahih Muslim daripada Imam Muslim. Kepada siapa? Kepada siapa? Sampailah kepada Nabi. Maka daripada tu, itu yang dipanggil sebagai sanad. Kadang-kadang dipanggil haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Kadang-kadang akhbarana, telah menyampaikan kepada kami. Kan, sebab tu bila kami buat terjemahan hadis untuk masuk dalam semak hadis tu ataupun terjemahan Sahih Muslim sebelum pencetakan Sahih Muslim lah, sekarang tak tahu cetak bila tak kan. Okey, jadi bila nak terjemah akhbarana, haddatsana, anba'ana apa semua ni, apakah perkataan yang paling sesuai supaya menggambarkan? Contoh kita kata kalau Indonesia punya terjemahan telah menceritakan ni satu benda yang tak kuat sebab sekadar macam cerita je. Sebab tu kita terjemah akhbarana, telah menyampaikan. So menyampaikan tu maksud benda yang serius, benda yang tepat lah, benda yang betul-betul nak disampaikan tu.
Maka kalau kita tengok telah menyampaikan daripada sekian-sekian, ataupun contohnya kita kata sebagai contohlah dalam beberapa riwayat, katalah contoh riwayat daripada Imam Malik ataupun riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat pada Imam Ahmad, riwayat daripada Imam Syafi'i, riwayat daripada Imam Malik, riwayat daripada Abdurrahman bin Ka'ab daripada Ka'ab bin Malik daripada Nabi SAW. Hak tu namanya adalah rawi. Tu adalah perawi. Okey, so nak kena bersambung, dia tak boleh skip. Tak boleh skip. Maksudnya kalau contohnya katalah tadi kita kata daripada, sebab tu yang paling tinggi dalam sanad ni, dalam sanad hadis ni yang paling tinggi ada 10 orang perawi. Hak tu paling tinggi, hak yang sahih lah, iaitulah dalam riwayat An-Nasa'i. Jadi 10 orang perawi tu daripada kenapa ramai sangat tu? Kadang-kadang bila dia ambil daripada guru sezaman, contoh pada zaman tabi'in tu, dia tak terus ambil direct pada sahabat. Mungkin ada tabi'in dipanggil sigharut tabi'in. Tabi'in yang kecil ni maksudnya tabi'in yang agak muda, tabi'in yang agak lewat tu, kan? Dia buat apa? Dia ambil pada tabi'in, hak tabi'in ni pun ambil pada tabi'in, tabi'in ni pun ambil pada tabi'in yang tua, ambil pada tabi'in, ambil pada sahabat. Hak tu jadi 10. Tapi kena sahih lah. Dan itu lebih kepada kejujuran sebenarnya. Kalau tak, dia boleh skip lah. Dia tak ambil semua pada tabi'in tu kan. Dia terus kata, terus ambil pada sahabat, terus ambil pada Nabi. Boleh dia kata macam tu. Tapi nak cerita bahawa itu adalah kejujuran para ulama hadis bila menukilkan riwayat hadis. So maksudnya adalah dia punya rantaian periwayatan. Dan kadang-kadang ada jenis orang ni, dia skip terus nama tu, dia ambil terus nama sahabat. Contoh macam Sa'id ibn Musayyib, kibarut tabi'in, tabi'in yang besar. Tabi'in yang besar ni ada level-level dia. Ibn Sirin, Hasanul Basri, kan, kemudian Qatadah, dan ada lagi lah beberapa orang di kalangan mereka ni memang sangat hebat, dan mereka ni terus ambil daripada Nabi SAW. Contohnya Sa'id ibn Musayyib. Maka yang tu dia skip perawi tu tak ada masalah. Sebab apa? Kerana dia ambil kepada pak mentua dia Abu Hurairah, confirm. Sebab tu kalau dia kata terus daripada Nabi SAW, memang para ulama akan ambil riwayat tu. Tapi kena sandaran tu sahih lah, betul-betul datang riwayat daripada Sa'id ibn Musayyib, dia kata daripada Nabi SAW. Maksudnya dia skip sahabat lah. Sebab tu dia kena cakap Abu Hurairah lah, dia tak cakap. Maka pada waktu tu hadis tu dikira sahih juga. Kerana apa? Kelaziman kebiasaan Sa'id ibn Musayyib, dia akan ambil pada pak mentua tu Sayyidina Abu Hurairah, dan juga daripada Nabi SAW. Kan? Jadi maksudnya bila orang sebut hadis palsu, sirah palsu, maka dia kena datangkan dia punya sanad dia. Kalau datangkan tu, kita check pula siapa lelaki, siapa periwayat tu. Jadi dia tak boleh menipu lah. Kan? Orang boleh menipu dua. Satu, dia reka sanad. Yang kedua, sebab reka sanad tu nampak macam orang tak tengok lah pada siapa-siapa tu. Dah kantoi juga kan. Dia boleh nampak juga tu. Satu. Yang kedua, dia reka hadis tu terus. Maka reka hadis tu senang kita tolak. Yang reka sanad tu masalah. Kerana kita nak kena cari dulu. Kan, Maisarah bin Abdul Rabbih, siapa dia ni? Nak kena tengok. Abdullah bin Lahiyah, siapa dia ni? Nak kena tengok. Kan, jadi semua tu nama-nama yang terkenal daripada sudut dia ada isu lah, problem bila mana dia dinukilkan riwayat daripada mereka, termasuk dalam sirah. Kalau sirah, riwayat daripada Ibnu Ishaq, yang tu kena tengok betul-betul. Kan, riwayat daripada Ibnu Hisham. Kalau kita sebut minggu lepas, riwayat daripada Uqbah ataupun Musa bin Uqbah, yang tu okey, yang tu paling kuat kata Imam Malik. Kan, jadi itu antara riwayat yang penting supaya dalam menukilkan sirah dan juga hadis, maka kita kena tahu benda ni adalah bersambung sanad. Mana mungkin orang kemudian dia jumpa Nabi? Tak mungkin lah. Kan, dia terus nampak Nabi ke, lepas tu dia riwayatkan sirah tentang Nabi? Mustahil. Kerana apa? Kerana mesti melalui sanad. Baik, yang kedua, perawi yang adil. Ini syarat kedua lah. Setiap perawi mestilah Muslim, mempunyai sifat baligh dan tidak fasik dan tidak buruk daripada sudut maruahnya. Ni syarat rawi itu adil. Kata tadi bersambung sanad, okey, tapi yang bersambung sanad tu, riwayat itu daripada siapa? Kena tahu dia. Sebab tu Al-Imam Khatib Baghdadi, dia duduk di Baghdad tu, dia tahu, dia ada rekod siapa keluar masuk daripada kota Baghdad. Jangan nak tipu lah. Dia kata, aku berguru dengan si fulan dan si fulan. Dia pun tanya, ni si fulan tu lahir tahun bila? Tok Syekh, tok guru kamu tu meninggal tahun bila? Dia kata, saya sekian-sekian. Rupanya dia kata, kamu masuk tu, kan? Ataupun dia tanya, kamu masuk bila? Sebab dia ada rekod semua. Dalam list dia ada rekod siapakah yang
tok guru yang dia ambil ilmu dan bila meninggal, bila wafat. Bila masuk dia kata, saya masuk pada tahun sekian-sekian. Dia kata, tok guru kamu yang kamu kata tu, dia meninggal setahun sebelum kamu masuk. Jadi macam mana kamu kata kamu ambil ilmu daripada tok syekh, tok guru tu? Kan. Jadi di situ kalau tengok daripada sudut dia punya perawi dia tak adil. Dia ada penipuan, dia kalau panjang lagi tadlis. Tadlis ni ialah dia berlaku skip. Dia boleh jadi macam-macam, boleh jadi skip guru yang lemah, boleh jadi. Patutnya dia akan ambil guru dia tu, guru yang lemah. Kan? Tapi daripada sudut lemah tu, dia hafalan dia punya ingatan macam-macam lah, sebab credibility dia tu tak kuat. Maka dia skip guru dia tu, dia ambil terus kepada guru yang dia, guru lemah dia tu. Maksudnya guru dia yang lemah tu, maksudnya para ulama hadis tak iktiraf guru dia tu sebagai yang thiqah, terpercaya. Maka dia buang list tu, dia terus lompat kepada guru dia yang thiqah, yang terpercaya tu. Boleh jadi. Kan? Kadang-kadang juga cara dia buat tu, dia tak adil tu daripada sudut apa? Dalam satu kelas, dalam satu kuliah, dia mungkin tok guru baca 5 hadis. Baru baca hadis yang kedua dia tertidur. Contoh kan. Tengah tok guru duk sedap syarah-syarah, dia tertidur. Bila dia tertidur tu, dia lepaslah 3 hadis lagi tu. Kan? Bila lepas 3 hadis tu dia buat apa? Dia tak pergilah tanya tok guru tu, kan kejap lagi kena penampar kan. Jadi aku duk baca syarah semua, kau tanya lagi hadis nombor 4 apa, nombor 5 apa dan sebagainya. Dia pun tanya kat guru dia, tanya kawan sebelah dia, kamu ada tak senarai hadis apa semua yang kamu salin apa semua tu, apa syarah dia. Dia pun kata telah mencerita guru aku. Patutnya dia kena cerita, dia ambil daripada kawan dia. Sebab tadi tu apa? Sebab dia tertidur tadi lah. Patut mengambil pada kawan dia, baru daripada tok syah dia, daripada sahabat ke, daripada Nabi SAW. So maksudnya ilmu hadis ni satu ilmu kurniaan yang sangat hebat. Dia tak boleh nak tipu, tak boleh nak apa. Semua orang akan faham, akan tahu, sebab semua tu dah ada rekod. Kan? Sebab tu kalau kita tengok daripada sudut sahabat, nak tahu dia ni sahabat ataupun tidak. Nanti kita akan lalu tentang isu Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar ni asalnya Yahudi. Dia bukan sahabat. Dia seorang Yahudi, kemudian dia tak masuk Islam pada zaman sahabat. Dia masuk Islam, kata Imam Ibn Hajar pun khilaf di kalangan ulama, dia masuk Islam pada zaman Abu Bakar ke pada zaman Umar. Ada khilaf daripada sudut bila masuk Islam. Jadi kalau kata dia ni sahabat, maka tak kukuhlah daripada sudut hujah dia. Kan? Begitu juga An-Najasyi, sahabat ke tidak? Padahal berutus surat dengan Nabi SAW. Tapi tak jumpa Nabi, sebab syarat dia yang disepakati oleh ulama hadis kena jumpa. Malaqiyan Nabi SAW wa imanu bihi wa mata 'alal iman. Mesti jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam Islam. Hak tu syarat nak jadi sahabat. Tapi satu zaman dia tak jumpa. Cuma mungkin selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, barulah jumpa dengan sahabat. Maka itu diiktiraf sebagai muhadramun. Muhadramun ni ada pada zaman Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi dia selepas itu. Kan. Jadi dia sepatutnya dia jumpa dengan Nabi lah, tapi tak sempat. Ataupun tak mungkin, keadaan jarak dan sebagainya yang tak memungkinkan dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Itu pun masih di kalangan para ulama khilaf. Itu tentang isu sahabat. Tabi'in lagilah. Tabi'in pula ada tabaqat, ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi tabi'in ni yang paling besar siapa? Pertengahan siapa? Sigar tabi'in siapa? Kan? Contoh macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni mazhab Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah ataupun Nu'man bin Thabit nama sebenar dia. Dia jumpa dengan Anas bin Malik, dia jumpa dengan beberapa orang di kalangan sahabat. Maka sebab tu dia tak jumpa dengan berpuluh-puluh, mungkin tak sampai 10 orang pun sahabat. Ada yang kata 4-5 orang sahabat dia jumpa. Maka bila dia jumpa, dia ambil ilmu, dia jumpa tu, maka dia diiktiraf sebagai tabi'in lah. Start pada Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, yang tu semua tabi'in lah. Dia lebih jauh lagi. So nak ceritanya semua tak ada rekod. Dalam Islam semua ada rekod. Dia ni hafalan macam mana. Kan Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, dia ni dulu asalnya dia perawi yang bagus, riwayat bagus. Tapi sebelum kitab dia terbakar. Sebab apa? Sebab dia punya adil dia tu ataupun dia punya maruah apa semua tu tak ada isu. Dia memang bukan seorang penipu, bukan seorang yang mereka-reka, tak ada. Tapi lepas kitab dia terbakar, kata Imam Hafiz Imam Ibn Hajar di Mesir, maka waktu tu bila dia mengajar tu dia terkeliru riwayat tu. Dia tertukar lafaz, dia tertukar itu dan sebagainya. Maka sebab tu para ulama sepakat, mana-mana hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Lahiyah kena tengok
Dia riwayat tu waktu dia dah terbakar kitab ke belum? Kalau belum terbakar kitab, masuk riwayat dia tu kukuh dan kuat lah untuk diriwayatkan. Kerana apa? Kerana daripada sudut dia mengaji, dia mengajar tu, dia bawa kitab, memang dia baca satu. Bila kitab dia terbakar, maka dia hafal, cuma tak berapa kuat hafalan dia. Tak berapa kuat tu bukan macam kita lah. Kita terus tak ingat kan? Innamal a'malu binniat ke innama ke apa kan? Contoh kan, tu pun tak selesai dah kan. Okey, itu dia punya konsep. Okey, itu adil. Dan adil ni juga dia jaga. Sebab tu kata Imam Zuhri, perawi pada zaman dia kalau merempit dekat bandar tu kira tak boleh ambil dah riwayat tu. Bawa kuda laju kat bandar. Kan, maksudnya tak ada traffic light, tak ada apa, bawa laju dalam bandar. Nanti langgar orang apa, terus dia punya credibility untuk ambil hadis pada dia tu memang dia tak jaga lah. Maksudnya memang kita tak ambil lah riwayat daripada tu. Itu ulama-ulama hadis dulu. Cuma riwayat pada Imam Bukhari yang kata test kuda, betul-betul biasa dengar. Imam Bukhari nak test orang, nak tahu hebat ke tak. Rupanya bila Imam Bukhari nak ambil riwayat daripada dia, tiba-tiba tengok dia bagi makan kuda, dia punya makanan tu dia acah tak acah. Macam kita kan bagi makan kucing tak? Kita nak campak ikan, nak campak ke tak? Kucing tu tunggu. Maksudnya situ, kita bermain-main dengan binatang tu. Patutnya dia tengah lapar, campak je lah, bagi je lah dia makan tu. Ni, okay, ambil balik. Jadi Imam Bukhari terus tak ambil hadis daripada dia. Riwayat tu tak apa kuat, dia sandarkan kepada Imam Al-Bukhari. Dan Imam Malik dan beberapa riwayat lain, Al-Thawri dan sebagainya, mereka biasanya nak ambil rawi juga riwayat orang tu dia tutup kepala, bagi kopiah lah. Tu pun dia, ataupun pakai serban apa pada zaman dulu lah. Sebab tu Imam Malik bila dia nak mengajar, dia ada pakaian khusus, dia ada serban khusus, sebab dia memuliakan hadis Nabi SAW. Kan itu dia punya konsep lah zaman dulu tu. Tapi sekarang ni tak ada masalah kan, imam ke apa ke jadi tak pakai kopiah, tak ada masalah. Kita bukan nak riwayatkan hadis, itu sebahagian pandangan kecil je, bukan yang disepakati oleh ulama-ulama hadis. Kan itu dia punya standard dia, macam mana nak jaga daripada sudut adil riwayat. Begitulah riwayat-riwayat sirah pun. Siapa yang bawa ni? Kan contohnya riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi al-jaddi. Ni biasa kalau jumpa dalam riwayat Imam Ahmad, kita akan jumpa riwayat daripada Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr al-As. Tapi biasa dia akan sebut riwayat Amr bin Shu'aib daripada bapaknya, daripada datuknya. Biasa kita akan jumpa. Siapakah datuk dia tu? Kan, siapakah ayah dia tu? Maka semua ulama tahu, ulama hadis tahu. Kena tahu ayah dia siapa, riwayat macam mana, kuat ke tidak ingatan, semua tu kena tahu. Ceritanya apa tuan-tuan? Nak jaga sumber keaslian hadis Nabi SAW. Itu saya ringkaslah. Okey, yang ketiga, ketetapan para perawi dhabit. Setiap perawi mestilah sempurna ketepatan dan juga kejituan, sama ada daripada sudut ingatan ataupun catatan kitab. Sebab tu terkenal dalam riwayat Imam Tirmizi, waktu tu dia pergi buat umrah. Pergi umrah tu, dan waktu tu Imam Tirmizi dekat mana? Sajistan ni kan. Semua negeri Tantan kan. Kan jadi dia nak pergi umrah ni, alang-alang tu dia lama tak jumpa guru dia. Kan, lama tak jumpa guru dia, maka pada waktu itu dia pun pergilah berbincang lah. Maksudnya memang guru dia tu ada dekat Madinah, Mekah Madinah lah. Jadi dia bawa dua jilid kitab, yang mana dua jilid ni dia nak bacakan di hadapan guru dia. Kan jadi benda tu kelaziman lah para ulama terdahulu, jumpa balik guru dia lama, dia baca balik hadis dia apa semua tu, supaya ketepatan, mungkin ada tambahan, ada apa-apa maklumat baru dan sebagainya lah. Okey, Imam Tirmizi ni apa paling tepat? Ada orang baca Turmuzi, ada baca Tarmizi. Tirmiz paling cepat lah, sebab dia berasal daripada Tirmiz kan, maksudnya Tirmizi lebih tepat daripada Turmuzi ataupun Tarmizi. Tak apalah ada orang panggil Tarmizi kan, ada orang panggil Turmizi, tak apa. Okey, so bila sebut Imam Tirmizi, Al-Imam Tirmizi Abu Isa, Imam Tirmizi, bila mana dia pergi tu, hilang kitab dia yang dua jilid dia bawa tu, nak tasmid ataupun nak baca depan guru dia, hilang. Bila hilang tu, rupanya dia bukan sekadar baca, dia dah ingat dah dalam hafalan dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, semua sekali dia dah ingat dah. Beribuan hadis tu dia dah ingat dalam kepala dia. Dia pun bawa. Jadi biasanya dengan guru ni kena beradab lah. Kau hebat macam mana hafal pun, tetap kena bawa kitab kan, nak baca tu. Jadi dia membawa baca. Rupanya dia ambil satu kitab yang kosong, tak ada apa. Dia pun berpura-pura lah baca depan guru dia, baca. Lama-lama guru dia perasan. Guru dia perasan, ini kau baca apa ni, kosong yang nampak kitab ni, kata kan.
Maka selepas tu baru dah tahu bukan Imam Tirmizi nak berbohong, bukan nak menipu ke, bukan nak mencari helah ke apa, tapi dia bimbang takut guru dia marah, guru dia segan-segan. Maka rupanya Imam Tirmizi telah pun menghafal semua hadis-hadis yang mana dia telah riwayatkan daripada guru dia harfan dhabitan, secara huruf, secara dhabit, jitu, tak ada yang terlupa. Jadi kalau kita kata ketepatan ulama-ulama terdahulu memang tak dapat disangkal lagi lah. Kita nombor telefon pun tak ingat. Oi, berapa nombor telefon? Miss call saya lah, miss call saya. Saya pun tak ingat 013 ke 019 kan? Tapi nombor belakang ingat. Contohnya kan. Kita memang macam tu sebab kadang-kadang antara puncanya sebab kemewahan dan kemajuan teknologi mungkin. Tu salah satu sebab lah. Sebab yang terpencil lah. Sebab zaman dulu memang kena hafal, kena ingat. Sebab tu Imam Bukhari bila dia kena test 50 hadis tu kan, digabungkan sanad apa benda semua, lepas tu gempa kontra Baghdad dan sebagainya, menyatakan apa, Al-Bukhari, Bukhara, di Bukhara gempa, tak tahu, Imam Bukhari kata aku tak tahu hadis ni. Bila kononnya Yahya Az-Zuhli, Yahya Az-Zuhli ni ulama hadis besar lah pada zaman dia, Imam Muslim, anak murid Imam Bukhari apa semua pada zaman tu kan. Jadi Yahya Az-Zuhli ni dia buat pertandingan, dia buat apa, panggil semua ulama-ulama Baghdad, test kekuatan yang kononnya kata Al-Bukhari ni hebat lah, kan. Jadi test tu baca berapa puluh hadis, semua Imam Bukhari tak tahu hadis tu. Rupanya memang tak tahulah. Sebab apa? Sebab dia tak pernah riwayatkan hadis tu. Dan hadis yang dia tak pernah riwayatkan maksudnya itu bukan hadis. Kan, maksudnya mereka dia buat dalam istilah hadis dipanggil sebagai maklub. Maklub ni maksud dia boleh jadi maklub pada sanad, maklub pada matan. Maklub ni maksudnya adalah dia ubah. Mana dulu, mana kemudian, sanad tu dia tukar, patutnya Abu Bakar, dia tukar Bakar bin Abu contohnya. Kan contoh gitulah kan. Dia tukar habis. Maka semua Imam Bukhari kata aku tak tahu. Lepas habis tu baru Imam Bukhari betulkan. Ni sanadnya gini, dia betulkan balik, dia pusing. Barulah waktu tu orang tahu ketokohan Imam Al-Bukhari. Tu hafalan lah tuan-tuan. Sebab tu hari ni kalau nak kata dia seorang pakar hadis, ulama hadis, maka sebab tu tak disyaratkan untuk menjadi muhaddis itu untuk menghafal hadis dah. Sebab pakar hadis ni dia tahu tentang semakan hadis, dia tahu daripada sudut, dia hafal lah, banyak lah dia hafal tu. Cuma tak disyaratkan hafal kena 200,000 ke kan, kena 100,000 ke, tak disyaratkan untuk jadi ulama hadis macam tu. Sebab zaman dulu tu boleh kita katakan dah berlalu, dan itu kelebihan ulama-ulama terdahulu. Zaman kita ni kalau maksudnya boleh bezakan, dia tahu cara nak takhrij hadis, nak tahu hadis ni sahih ke tak, macam mana nak rujukan apa kan, dan semua sekali, maka yang tu pun kita kata boleh dah kita layakkan dia sebagai ulama hadis lah. Kan, tapi nak kena tahu kesenian hadis tu betul-betul lah. Kesenian hadis tu dia punya detail dan sebagainya. Okey. Kemudian tidak syadz, tidak ganjil. Maksud syadz ialah riwayat yang dibawa oleh perawi thiqah dipercayai tersebut bercanggah dengan riwayat yang dibawa oleh perawi yang lebih thiqah, lebih terpercaya daripadanya. Ini terlalu banyak ni. Ini juga boleh kita masukkan dalam muskilil hadis. Kalau Imam At-Tahawi dipanggil muskilil athar. Ada kemuskilan. Riwayat ni kata begini, hak ni pula kata begini, kontradik, saling bertentangan. Kalau Imam Syafi'i dipanggil mukhtalaf hadis. Hadis yang saling bercanggah daripada sudut riwayatnya. Sebab apa? Ada keganjilan dekat situ daripada sudut riwayat. Contohnya kita kata riwayat daripada Busrah dan riwayat daripada Talaq. Dua-dua ni riwayat berbeza. Yang mana riwayat daripada Busrah menyatakan bahawa tentang man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwuduk. Nya kembali kepada kemaluannya tu orang lain ataupun kemaluan dia lah. Budak-budak ke apa kan, batal wuduk. Itu hadis daripada Busrah. Hadis tu sahih di sisi Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Adapun hadis yang lain pula menyebut innahu minal adhu. Dia adalah daripada anggota badan. Bila mana sahabat tanya Rasulullah, menyentuh kemaluan tu batal ke tak wuduk? Kemudian Nabi kata dia sebahagian daripada anggota badan. Maksudnya tak batal. Hadis riwayat daripada Talaq. Imam Abu Hanifah mensahihkan hadis tu. Maksud Imam Syafi'i mensahihkan hadis yang kata batal, Imam Abu Hanifah mensahihkan hadis yang kata tak batal. Macam mana tu? Rupanya bila cek ada dia punya keganjilan daripada sudut riwayat sekian-sekian, perawi sekian-sekian, sebab apa jadi macam tu. Kan, dan boleh jadi pertentangan itu boleh jadi hadis dalam Bukhari juga dalam Muslim contohnya. Seperti mana hadis tentang salat khauf. Dalam riwayat Al-Bukhari 2 rakaat. Di Ghatfan, Nabi SAW salat khauf dan sebagainya itu.
Sebab tu kata Imam Ibn Abi Layla, ni pun ulama hadis besar juga lah, menyatakan bahawa Nabi lebih daripada 17 kaifiat cara bagaimana Nabi solat khauf. Maksud menunjukkan betapa sabit dan mutawatirnya tentang solat khauf, solat ketika perang lah, solat ketika takut tu. Tapi itu dalam riwayat Bukhari sebut 2. Dalam riwayat Muslim sebut 1 rakaat. Riwayat Muslim sahih ke tak? Sahih. Riwayat Bukhari sudah tentu lagi sahih lah kan. Jadi daripada sudut tu, mana satu, apa ganjil, apa isunya? Jadi para ulama cuba menyelesaikan tentang isu perkara yang kita sebutkan ni. Contoh yang lain, boleh ke tak mandi daripada bekas ataupun takungan ke, ataupun tone drum ke, apa-apalah, ataupun kita kata sebagai kolah ke, yang dimandi oleh wanita? Dalam riwayat Ibn Majah, hadis Ummu Salamah, riwayat daripada Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan tak boleh untuk mandi daripada bekas mandian yang dimandi oleh wanita. Letih juga tu. Kata orang faham, raban betul. Masalah betul ni kan. Habis macam mana takkan dalam satu bilik tu, dalam satu bilik mandi tu ada 2 kolam. Ni untuk saya, ni untuk awak, suami isteri kan. Mustahil. Dalam hadis Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, bifadl wahid, bekah yang satu, sehingga abqili kata Aisyah, sehingga Sayyidina Aisyah mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi junub, sehingga sehingga Nabi sebut tinggalkan untuk aku air tu. Maksudnya dalam satu bekas. So macam mana para ulama selesaikan? Yang ni kita kata keganjilan sudut riwayat itu hanya orang-orang yang tahu, yang pakar lah, maksudnya boleh berjumpa dan juga bagaimana menyelesaikan isu tu. Sebenarnya tuan-tuan, 3 syarat dah cukup lah. Bersambung sanad, rawi yang adil, dan juga ketepatan perawi, cukup lah. Tapi kenapa tambah tidak ganjil dan juga tidak ada illah ni? Kerana ini juga antara benda yang bukan orang awam yang akan jumpa, orang-orang yang betul-betul dia ittila', betul-betul mengkaji hadis, dia akan jumpa kepelikan yang ada dalam hadis tu kan. Contoh kita kata apa? Hadis tentang di bawah di bawah laut ada api, di bawah api ada air kan. Maksudnya air kat atas, lepas tu api, lepas tu bawah. Macam mana kita nak daripada sudut logik, macam mana di bawah air tu ada api? Nampak tak? Kan, secara logiknya. Tapi rupanya bila kita tengok, ada gabungan daripada faktor-faktor sains. Rupanya hadis itu memang betul, sebab bawah daripada laut ni kadang-kadang ada gunung berapi. Nampak tak? Sampai ke situ dia punya kajian tu. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya kita tak boleh terus nak kata hadis tu tidak sahih tanpa ada hujah, bukti. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok, boleh tak satu hadis yang dhaif ni jarang dibincang ni tuan-tuan, boleh tak hadis yang dhaif diangkat dengan sebab faktor sains? Sebab kita tahu hadis dhaif ni nak tengok rawi, dia kena ada riwayat yang setara, dia tak boleh riwayat tu terlalu dhaif dan sebagainya. Riwayat tu kena ada syahid dia lah, ada dia punya riwayat-riwayat yang lain yang boleh sokong supaya dia boleh naik, mungkin jadi hasan lah. Tapi sekarang ni dengan sains tadi, boleh ke tak boleh? Ini antara penemuan baru yang mungkin pada zaman dulu tak diperbincangkan. Sekarang mungkin ada tesis dan sebagainya yang membincangkan tentang isu ni. Yang pentingnya kita tahu dia tak bersalahan daripada sudut riwayat perawi yang lebih thiqah dan juga yang terpercaya. Apa maksud syadh? Syadh ni bukan, yang paling tepat sekali ialah para ulama bincang, Imam Ibn Hajar dan sebagainya. Kalau tengok ke sini, syadh ialah riwayat dibawa oleh perawi thiqah, dipercayai tersebut bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih thiqah daripada dia, lebih terpercaya daripada dia. Kan. Contohlah dalam kuliah kita ni, saya kata kan, syarat hadis sahih ada 5 kan. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang kata, lepas habis kelas tu dia bincang, Ustaz sebut 4 tadi. 4 syarat hadis sahih tadi. Dia tu terpercaya juga. Yang dalam kelas ramai-ramai pun terpercaya juga. Jadi siapa nak pakai ni, 4 ke 5? Tapi dia seorang je yang kata dia ganjil sikit daripada sudut riwayat dia. So maksudnya yang lebih thiqah, yang lebih ramai, yang lebih terpercaya, maka riwayat tu yang diterima, maka yang betulnya 5 lah, bukan 4. Kan. Jadi itu dia punya konsep asal lah, supaya kita dapat faham. Okey, last, tidak mempunyai illah ataupun kecacatan tersembunyi. Illah adalah satu kecacatan yang rumit untuk dikenali dan sangat tersembunyi,
yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun pada zahirnya riwayat itu kelihatan tiada cacat. Riwayat tu asal nampak zahirnya hadis tu sahih. Kan? Contoh, dalam riwayat Imam Muslim sahih disebutkan percintaan antara langit dan bumi ni berapa? Dia kata riwayat tu ada riwayat sebut 7 masa ataupun 5 masa. Kan? Dalam Quran sebut apa? Berapa? 6. Nampak? Jadi daripada sudut Quran itu sendiri sebut 6, tiba-tiba dalam riwayat Imam Muslim sebut 5. Penciptaan tu dalam masuk 5 masa. Ini 5 hari lah, lebih kurang lah, 5 hari. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, sebab tu sebahagian para ulama hadis menolak satu saja riwayat dalam riwayat Imam Muslim ni, ialah riwayat yang tadi tu, sebab bertentangan dengan Quran. Sebab secara zahir nampak sahih, riwayat dia, rawi dia apa semua sahih, tak ada masalah, tapi bertentangan dengan Quran. Itu satu daripada sudut perbincangan, kan? Dalam Bukhari ada hadis ni ke? Kalau ulama-ulama hadis ni, ulama hadis juga tu bukan kita kan. Kalau macam Imam Hafiz Al-Jayani, Imam Daruqutni dan ulama-ulama yang lain, ada je menyatakan dalam riwayat Bukhari tu ada hadis yang tidak sahih. Ada hadis yang tidak sahih, maksudnya tak menepati syarat asal lah seperti mana dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi dia bukan hadis usul. Dia hadis yang mana menyokong pada riwayat hadis yang usul tu. Sebab kita sebut, tengok riwayat Bukhari tu ada terjemah bab dia, lepas tu hadis asal dia tu, dan kemudian yang selepas tu. Itulah yang diperbincangkan. Itu panjang lagi lah cerita hadis mu'allaqnya, hadis apa semua dan sebagainya. Cuma kita nak bagi tahu bahawa illah cacat pada sudut hadis ni, maka ulama hadis saja yang faham dan tahu tentang kecacatan, cacatnya hadis itu. Kan? Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ahmad juga antara yang pakar yang tahu daripada sudut ada cacat ataupun tak cantik daripada sudut hadis tu tidak sahih dan sebagainya lah. Itu dia punya konsep. Macam kita lah, nak beza di antara daun sirih dengan daun kaduk. Siapa tahu? Dia faham tak? Nampak sama je kan? Daun sirih dengan daun kaduk kan? Ataupun daun kunyit hitam dengan daun kunyit biasa. Mana satu? Lebih kurang kan? Tapi ada sikit lah jalur-jalur merah apa semua. Orang tahu, dia tahu lah. Kalau tak ni semua dia bantai daun kunyit belaka. Kan? Pokok bunga kantan dengan pokok tepus. Tepus tu macam bunga kantan juga, sebiji. Dia ada buah, dia ada apa semua kan? Sekarang ni payah nak jumpa tuan-tuan, generasi muda. Saya pun muda lagi kan? Yang bawah-bawah ni mungkin tak jumpa lah kot. Tapi ceritanya, orang yang tahu dia dapat beza. Daun kesum dengan daun yang jenis tanam dekat tepi-tepi sungai kan, ada jenis daun macam daun kesum, sebiji, bau pun lebih-lebih kurang. Tapi orang yang faham dia akan tak, begitulah hadis. Kan kita saya tengok zahir, sahih hadis ni, kita dah tengok apa semua, rupanya ada lagi masalah begini dan begini. Masalahnya tu kadang-kadang apa dia? Munqati'. Rupanya dia tak pernah jumpa. Sebab tu kalau tengok banyak hadis disandarkan kepada Aisyah, lepas tu para ulama hadis kata sebenarnya dia ni tak pernah jumpa pun Aisyah contohnya. Dia tak pernah jumpa pun Sayyidina Ali. Kan, tapi dia kata dia macam pernah jumpa. Rupanya maksud pernah jumpa tu sezaman, tapi jumpa tak pernah. So para ulama bincang habis lah. Tu nak tahu bagaimana ketelitian ulama hadis untuk menilai perawi dia. Begitulah dengan sirah Nabi SAW dan seterusnya. Okey, syarat hadis hasan. Ini panjanglah kita ni. Tak apa, malam ni kita cuba habiskan ni. Okey, Imam Hafiz Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa khabar hadis ahad adalah nukilan para perawi yang adil, yang sempurna ketepatan, dhabit, yang bersambung sanadnya tanpa ada illah dan juga syadz, maka itu adalah hadis sahih li dzatih. Sekiranya ketepatan dhabit kurang, maka ia jadi hasan li dzatih. Sahih li dzatih ni maksudnya dia tak memerlukan apa-apa sokongan, dia sendiri sahih. Itu maksud dia. Kalau contohnya sahih li ghairi, asalnya hadis hasan, tapi sebab riwayat tu banyak, maka dia boleh angkat, boleh jadi sahih li ghairi. Begitulah juga hasan. Hasan li dzati, dia sendiri tu dah statusnya hasan. Banyak-banyak hadis yang diriwayatkan statusnya adalah hasan. Contohnya apa? Contoh hadis tentang isu air. Kan, isu air ni kita kata apa? Tentang air ni bila sampai dua qalah, idza balagal ma'u kullatan lam yahmil khabas. Dia takkan terkena najis. Maksudnya apa? Dia tak akan mengandungi najis lah, tapi dengan syarat lah bau, rasa dan warna tu tak ada lah. Kan, maksudnya jelas tak ada najis berdasarkan kita punya ketelitian daripada sudut bau, rasa dan juga warna. Kemudian juga apa? Cerita tentang isu jual beli salam. Jual beli salam maksudnya jual beli secara tempahan.
Kan? Jual beli secara tempahan. Ni juga nampak macam kontradik. Jadi orang yang tahu, orang yang pakar, dia akan dapat selesai kan lah. Contoh, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, man aslafa fi syai' fayusifu ila kailin ma'lum ila ajalin ma'lum ila wazanin ma'lum atau ila ajalin ma'lum. Siapa yang mana nak buat satu barang tempahan, maksudnya tangguhlah, serah barang ataupun serah harga, maka dia kena pastikan dia punya timbangan berapa barang tu, berat dia berapa, kalau jual tanah square feet berapa, jual rumah macam mana, sekian-sekiannya, dan tempoh penyerahan pun kena maklum, kena tahu bila tempoh serahan. Serah kunci lah contohnya. So kena tahu semua, kualiti dia, kuantiti dia, berat dia, luas dia, semua sekali. Tapi ada satu hadis pula sebut dalam riwayat Imam Tirmizi dan juga riwayat Ibnu Majah, hadis sahih juga, la tabi' ma laysa laka 'indak, jangan kamu jual beli benda yang kamu tak miliki. Boleh nampak tak kontraditan dia tu? Dia punya perbezaan riwayat tu. Yang ni sebut kamu boleh jual beli benda untuk serah tangguh, benda yang tak ada, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Yang hadis ni pula sebut kamu tak boleh jual beli benda yang kamu belum miliki, benda yang kamu tak ada. Maka macam mana nak diselesaikan tu? Kata Imam Al-Khattabi dan ulama-ulama yang lain, mereka menyatakan bahawa yang maksud Nabi tak bagi tu ketidakboleh serahan secara hakiki. Betul-betul tak boleh serah. Maksudnya situ ada unsur penipuan, ada unsur sebenarnya barang tak ada pun, dia tipu saja dan sebagainya. Sebab tu Nabi tak bagi jual tu. Itu maksud dia, kata Imam Khattabi. Tapi kalau kamu barang tu tak ada, tapi memang kamu ni kira seller lah, penjual. Kan? Menjual lah kan? Jadi bila kamu jual tu, barang tu memang ada pun, memang kepercayaan, komen orang pun kata dia ni bagus, dia punya serahan servis bagus, memang barang dapat, tu menunjukkan barang tu memang ada wujud. Maka rupanya Nabi SAW nak menghalang benda yang ada unsur penipuan, benda yang dia kata ada tapi tak ada, maka benda tu tidak boleh untuk dijual beli. Kan, contohnya apa ni, tu saya punya kolam tu, saya jual kat awak ikan talipia contohnya kan. Kan, dalam kolam ikan tu tak dapat lagi kan. Pandai-pandai lah awak, tapi saya dah jual dah kat awak. Kiranya kerang pukul 5 kerang, awak dapat tak dapat, kira RM30 ni burn lah. Bukan bayar masa di kolam tu cerita lain. Yang ni kita bayar untuk dapat talipia tu, betul-betul nak talipia tu contohnya, tapi tak dapat, tapi kita dah bayar. Berbeza dengan bayar masa kita berada dekat kolam tu, RM30 2 jam contoh, tu bayar masa, hak tu beza, tak ada isu. Tapi yang ni tadi tu memang tangkaplah sendiri ikan tu, pandailah kamu kan pancing. Kan? Jadi tak boleh, sebab menjual satu benda yang belum kamu dapat, belum miliki. Sebab tu banyak hadis dalam Bukhari dan sebagainya menyatakan bahawa hatta yabdu salah, kamu nak jual buah, jangan jual pokok buah tu sehingga nampak dia punya buah tu ada unsur-unsur yang dah nak masak, kemerah-merahan, kalau kurma, kalau anggur tu dah rasa manis. Banyaklah dalam riwayat Bukhari dan sebagainya bincang tentang isu tu kan. Orang hari ni pokok tu dijual musangking baru 3 tahun, dia bajak lah, kan. Jadi di situ ada isu-isu yang tak berapa jelas serahan tu, sebab orang beli nak dapat hasil. Tapi tempoh tu macam mana? Ni orang buat kat kampung tuan-tuan, pergi sawit lah, dia pergi pajak tu, pajak ni dan sebagainya. Bukan kata benda tu haram total, bukan 100% haram, tapi ada perbincangan fiqh dekat situ, disebabkan hadis-hadis yang merujuk kepada supaya benda tu tepat daripada sudut, supaya tak ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur mungkin musim tu tak jadi contohnya, dan seterusnya. Itu dia punya konsep asal. Jadi kalau kita sebut tentang, bila sebut tentang hasan, bila sebut tentang kita kata dhaif, maka kita kata itu kategori hadis dan ada dia punya cara bagaimana nak menilai hadis tu. Okey, saya pergi terus kepada hadis dhaif. Hadis dhaif ni ialah semua yang tak cukup syarat-syarat hadis sahih tadi tu. Dan kita kena ingat, di bawah hadis dhaif ni banyak kategori. Macam-macam kategori ada. Ada terputus daripada sudut awal sanad dia. Ada terputus 2 sekali perawi tak ada, dipanggil mu'dhal. Ada dipanggil maqtu', terputus biasa. Ada yang dipanggil sebagai muttarib, hadis tu saling bercanggah antara satu sama lain, dan dua-dua bercanggah tu hadis tu tak sahih, daripada sudut tu. Dan kemudian juga boleh jadi hadis tu yang kita panggil sebagai mu'allaq, tergantung, ataupun kita panggil sebagai ambil riwayat tu terus daripada Nabi, tak tahu siapa riwayat, terus Nabi SAW bersabda contohnya kan. Dan macam-macam kategori. Termasuk juga yang paling teruk sekali ialah hadis yang dipanggil sebagai maudhu', palsu.
Tu yang paling teruk di bawah kategori hadis dhaif. Sebab tu silap faham semua para ulama bagi macam tu. Silap faham menyatakan hadis palsu pun dhaif juga. Dia faham tak tu? Seolah-olah nak bagi tahu, boleh je dia dhaif kan? Contoh gitu. Sebenarnya dia seburuk-buruk hadis dhaif. Bukan dia tu hadis dhaif sama dengan hadis palsu. Kena beza tu. Ramai yang silap faham tentang isu ni, maka sebab tu hadis palsu pun okey, tapi yang penting dhaif. Kan? Jadi silap faham tu. Hadis palsu ni, apa beza hadis dhaif dengan palsu? Palsu ni reka. Buat terus. Seakan-akan mirip hadis Nabi SAW. Maisarah bin Abdul Rabbih kata, aku reka 4,000 hadis. Semua hadis palsu. Yang mana aku halalkan yang haram, aku halalkan yang haramkan yang halal. Kan? Banyak lagi tuan-tuan, nama-nama Nabi, berapa-berapa orang lagi lah, pereka hadis Nuh, Ibnu Maryam ataupun Nuh Al-Jami'. Ni semua muka-muka pereka hadis Nabi. Dan hadis dhaif ni sekarang tak ada sanad. Ada sanad dia tu, tapi perawinya tak okey, perawi dia tu masalah, perawi ni ingatan tak kuat. Yang tu isu dia. Hadis palsu reka terus. Maka sebab tu diletakkan di bawah kategori hadis dhaif yang paling teruk sekali ialah hadis palsu. Dan sebahagian ulama seperti mana Syekh Dr. Umar Hasan Al-Fullatah, dia ada tesis PhD dia 3 jilid tentang hadis palsu dekat Al-Azhar. Kan dia ni duduk di Madinah, rahimahullah, meninggal dah. Ramai juga ustaz-ustaz kita yang balik daripada Madinah sempat berguru dengan beliau ni, Umar Hasan Al-Fullatah. Dia orang Nigeria. Orang-orang yang belah Fullatah ni maksud yang kulit hitam. Kan. Tapi mereka ni hebat, hafalan pun dahsyat tuan-tuan. Baik. Nampaknya beliau lebih cenderung dalam tesis dia tu membagikan hadis palsu ni di kategori tersendiri. Dia bukan bawah hadis dhaif. Sebab orang terkeliru di antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Maka sebab tu wallahu taala alam, kita kata memang banyak ulama sebut hadis dhaif di bawah hadis palsu ataupun maudhu' di bawah hadis dhaif, tapi sebenarnya untuk tidak keliru, hadis maudhu' palsu tu memang hadis yang terus tertolak. Memang hadis yang direka, dan istilah ulama dipanggil batil. Batil tu kalau tuan-tuan, hadis ini batil kan, kalau ada orang kata hadis ini batil, biasa siapa yang pakai ni? Imam Asy-Syaukani dalam Fawaid Majmu'ah, Imam Al-Ajluni dalam Kashful Khafa, Imam Ibn Araq dalam Tanzihus Syariah. Ni semua kitab hadis-hadis palsu tuan-tuan baca, saya baca kitab hadis, kitab apa? Tanzihus Syariah. Bunyi sedap rupanya hadis palsu. Kan? Saya baca kitab apa? Saya baca Fawaid Majmu'ah. Siapa punya? Imam Syaukani. Hebat tu, imam hebat. Rupanya kitab hadis palsu. Sebab tu semua hadis ada dalam kitab belum tentu. Silap-silap baca hadis palsu. Kan? Itu kena faham tu kan. Okey, so kenapa mereka himpunkan hadis palsu? Supaya ulama tak terjebak, ataupun ulama tu sendiri dan juga yang datang kemudian, ataupun masyarakat tak terjebak kepada hadis-hadis palsu. Kan, jadi mereka karang kitab dan mereka namakan hadis-hadis palsu ni dengan hadis maudhu', hadis mukhtalaf, pun palsu juga. Maksudnya yang sama tu, hadis batil ataupun hadis la aslalah, tak ada asal dia. Maksudnya sanad dia tak ada. Tak ada sanad dia. Tak ada nukilan daripada siapa-siapa. Tu banyaklah tuan-tuan. Contohnya apa? Kalau kat Malaysia lagi banyak. Siapa yang makan buah temikai, maka anaknya jadi cantik. Kan? Akhlaknya baik. Kan? Payung emas. Siapa yang mana-mana isteri yang membenarkan suaminya poligami, maka dia akan dapat payung emas. Itu palsu terus. Dan tak ada dalam kitab Arab pun. Tak pernah ada dalam kitab Arab. Tak tahu kita dapat daripada mana, tak tahu. Kan? Tolak boleh menggoncangkan arash. Tuan-tuan, daripada 20 Mac 2020, ni latest lah, sampai Oktober 2021, 66,446 kes bercerai kat Malaysia sempena PKP. Dan banyak isu-isu lain tu. Dan Mahkamah Syariah kata lebih kurang 121 kes sehari. Bergoncang aja arash. Kalau kata tolak boleh menggoncangkan arash kan. Jadi kita kata biar logik sikit kan, biar logik sikit. Tengok statistik, tengok bergoncang arash. Lain macam ni. Tu kita kata ada hadis yang kadang-kadang orang Melayu kita memang tak tahu, dia buat sendiri. Dia kata ulama, sebenarnya kalau kata ulama pun tak boleh tuan-tuan, sebab syurga neraka benda gaib ni ulama tak bercakap. Syurga neraka benda gaib ulama tak bercakap, melainkan dengan nas. Melainkan dengan nas, dalil pada Quran dan hadis. Sebab benda gaib, kalau kata contoh ni, kenapa pakai gelang magnet? Pasal pakai gelang magnet ni jin takut. Masalah tu. Ni kenapa pakai gelang magnet? Sebenarnya ikut kajian sains katanya lah, dia boleh mengalirkan darah kan, supaya kita punya badan ni sejuk, tak panas. Okey lah tu, boleh lah kot terima.
Tapi kalau masuk je unsur-unsur gaib, jin takut, syaitan lari kan, apa lagi, musuh-musuh Allah takkan dekat, itu benda lain tu tuan-tuan. Kan, jadi macam kita ambil tu lah, makan pegaga, makan apa sebab nak sihat, itu okey lah, faktor sains. Tapi ada faktor sains yang auta. Saya pun ada auta juga. Siapa biasa tuan-tuan dengar tak? Kalau bersin jantung berhenti. Lepas tu dia pun kata sebab tu kita sebut bila bersin tu alhamdulillah. Bila bersin acum kan? Alhamdulillah. Kenapa? Sebab jantung kita berhenti waktu tu. Tak ada mana-mana doktor kata jantung kita berhenti. Berhenti innalillah ada tuan-tuan. Ni auta dalam sains banyak. Mandi waktu malam jangan mandi kan? Paru-paru berair. Tak tahu dapat pada mana. Itu lagi banyak lah. Cerita-cerita yang pelik-pelik daripada sudut sains tu. So kita kata kalau sains pun lebih banyak orang reka macam-macam fadilat kelebihan kan. Apatah lagi hadis sabit dengan agama, maka lebih banyak lah. Hak jual cincin, reka jual cincin. Jual terung, reka hadis jual terung. Jual temikai, reka hadis kelebihan buah temikai. Kan, buah pisang, kelebihan buah pisang dan sebagainya. Itu semua benda yang berlaku. Okay, so hadis palsu lebih baik kategorinya tersendiri. Masuklah sirah palsu, sirah yang tak betul, sirah yang tak tepat. Nanti kita akan tengok banyak dalam ni. Sebab dalam ni bercampur-campur. Nanti kita akan tengok. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan baca habis tu, setiap satu tu tuan-tuan akan dapat dah keputusannya sebenarnya dia palsu ke, dia apa ke, dia sekian-sekian. Saya ambil 2 minit, 3 minit lagi lah. Okay. Kemudian juga hukum meruayatkan hadis dhaif. Tuan-tuan boleh tengok semua tu. Dan tesis yang paling terbaik tentang hadis dhaif ni, iaitulah Dr. Abdul Qadir Khudair ni lah, dalam kitab dia, iaitu Al-Hadithul Dhaif wal Hukum Ihtijaju Bih. Kan, hukum hadis dhaif dan hukum menjadikan ia hujah. Dan ada syarat-syarat dia, 7-8 syarat kalau tuan-tuan tengok. Itu berkait dengan hadis dhaif. Kalau tengok muka surat seterusnya tu, seperti mana disebut oleh Imam Nawawi, imam-imam ulama dan ulama-ulama yang lain, ada 7 syarat kalau kita nak beramal ataupun nak mengambil hadis dhaif. Satu, hadis tersebut khusus untuk fadilah amal dan taghriq wa tarhib, galakan dan juga kelebihan beramal saja. Tak boleh untuk masalah akidah ataupun hukum hakam. Kedua, hadis tersebut tidak terlalu dhaif, apatah lagi maudhu', palsu lah. Ya. Batil, mungkar dan hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Tiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi SAW secara yakin. Kan, contoh apa tuan-tuan? Dalam riwayat riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan beberapa ulama lain, biasa tuan-tuan dengar siapa yang solat 4 rakaat lepas Isyak, pahalanya seperti mana? Qiyamul. Para ulama bersisih pendapat hasan ke dhaif tentang riwayat itu. Ada kata tak sebahagian riwayat sahabat buat apa semua, tapi kita kata fadilat dia tu pun nak kena tengok juga. Sampai macam fadilat Qiyamul tu. Secara logik pun tengok ini agak berlebihan daripada sudut riwayat. Sebab tu sebagai ulama tak terima riwayat tu, walaupun ada riwayat daripada sahabat Al-Baihaqi dan Sunan Kubra dan ulama-ulama yang lain menyatakan tak kukuh daripada sudut riwayat. Kan, sebab fadilat dia tu berlebih-lebihan. Fadilat dia tu melampau-lampau. Dia macam nak sama macam fadilat malam-malam tarawih lah. Contohnya kan. Okey. Kemudian seterusnya, hadis tersebut wajib mempunyai dasar dan sandaran yang umum daripada hadis yang sahih. Contohnya apa? Dalam riwayat macam solat tadi, dalam riwayat daripada Abdullah bin Umar, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga riwayat pada Ummu Salamah menceritakan kelebihan menjaga 10 ataupun 12 solat sunat rawatib. Banallahu lahu baitan fi jannah. Allah akan bina sebuah rumah di syurga. Kan dah siap dah tuan-tuan. Dia punya square feet berapa tu tak tahulah, tapi disebut rumah syurga ni daripada mis, daripada emas, daripada perak, tanah daripada apa, wangian dia. Hebat tuan-tuan. Kan itu banyaklah sebut dalam hadis-hadis sahih. Tapi nak ceritanya tentang dia punya riwayat itu yang disokong itu, maka sebab tu kadang-kadang boleh jadi hasan ataupun boleh jadi dhaif, tapi boleh digunakan untuk beramal dengan sebab ada sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. Kan, riwayat Mughirah ibn Syu'bah, hadis sahih menyatakan bahawa dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi nak menyapu khuf, tuan-tuan, menyapu khuf tu, kan, riwayat yang kuatnya, yang kukuh juga riwayat pada Sayyidina Ali, Nabi akan sapu kat atas lah. Ada riwayat daripada Mughirah ibn Syu'bah sapu kat bawah. Maka mazhab Syafi'i menyatakan bahawa sebab riwayat daripada Syu'bah ni, Mughirah bin Syu'bah ni ada dua. Satu riwayat yang menyatakan bahawa sapu kat atas juga dalam Bukhari, dan satu lagi kata sapu kat bawah. Maksudnya ada sandaran lah riwayat tu. Sebab tu mazhab Syafi'i kata apa tuan-tuan? Dia impunkan dua-dua hadis tu yang saling kontradik tu, dia kata wajib sapu kat atas, kat bawah sunat. Tapi ulama lain, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, menyatakan tak.
yang riwayat Izafah kat bawah tu tak sahih. Maksudnya yang betulnya kat atas je. Tak apalah. So kita nak kata dekat situ ada dia punya sokongan, ada riwayat dan juga dia punya apa kita kata sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. Okey, kemudian seterusnya. Hadis sebut tidak boleh dipopularkan menurut Imam Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kan. Semua pakat sebar ni hadis dhaif ni, tapi kita sebarkan. Hadis sahih lah sebar ni kan. Okey, 6. Wajib menjelaskan bahawa hadis tersebut dhaif ketika menyampaikan atau meriwayatkannya, diriwayatkan, dikabarkan, diceritakan. Itu dalam kita punya kaedah bahasa lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kat sini pun, cuba tengok pada muka surat yang pertama tu. Tuan-tuan tengok muka surat 3. Saya guna perkataan tu. Tu bukan saja letak tu. Ia didasarkan dengan sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan. Dikatakan, diriwayatkan, disampaikan. Tapi hakikat sebenarnya bila sebut diriwayatkan, maksudnya dia tak sahih lah. Dia panggil sirah tamrid. Tamrid ni maksudnya ialah kita tak meriwayatkan dia secara pasti. Contoh ginilah, biasa orang nak buat gosip gitulah. Saya dengar lah, gitu kan. Saya dengar lah dia tu kan. Tapi saya dengar betul tau dia cakap gini. Yang tu confirm. Tapi saya dengar lah dia gitulah ceritanya. Yang tu tahu dah, itu mesti bukan setakat kabar angin, silap-silap pembohong kan. Okey, yang ketujuh. Dalam meriwayatkan tidak boleh menggunakan lafaz jazam, pasti tadi, yang menunjukkan seolah-olah ia benar daripada Nabi SAW. Baik, last sekali tuan-tuan, hadis palsu. So sebab-sebab kenapa hadis direka, kaedah mengenali hadis palsu, tanda-tanda maudhu' pada matan dan juga sanad, yang ni tak ada masalah. Tuan-tuan boleh guna tu lah, semakhdis.com tu. Tuan-tuan boleh cari kat situ, boleh tengok pandangan ulama' apa semua. Kita boleh nampak dekat situ. Wallahualam. Ada persoalan? Okay, ada satu dulu, kita ambil ringkas sebelum kita solat. Ada? Tak ada? Nanti insyaAllah untuk next barulah kita masuk kepada praktikal dia. Jadi kita nampak sikit dah hasan, dhaif tu kenapa, sebab ulama' kata apa, nanti kita akan tengok. Start daripada kejadian Nabi SAW yang kata Nur Muhammad. Kemudian kalau taklah dunia ini kalau tak kerana Muhammad itu, dunia ni Allah tak akan jadikan. Dan kemudian juga tentang berapa isu sekitar waktu kelahiran Nabi apa semua tu, insya-Allah nanti kita akan bincangkan pada waktu akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.